Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah masih diberi kepada kita kehidupan, di mana kehidupan yang penuh nikmat ini diberikan kepada kita supaya kita dapat memulangkan balik bahawa kita tidak memiliki hidup. Hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala 100%. Maka apabila kita dapat dudukkan di situ, maka beruntunglah kita. Maka marilah kita sama-sama merasakan yang ada hanya Allah, bukan merasakan ada kita ada Allah. Kerana dengan kehadiran dua tadi unsur ada kita ada Allah, itu masih lagi disebut tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih. Allah melarang kita jangan sekali-kali mewujudkan ada dua dalam ibadah maknanya. Dalam ibadah maknanya kita ingat kita dah sembah Allah, rupanya di sebalik kita rasa kita sembah tu ada dua. Sebenarnya dia yang layak menyembah dirinya, maka tak syiriklah kita. Tapi kalau kita rasa kita menyembah dia, mana ada dua, kita sembah dia mana dua, maka menunjukkan masih lagi mensekutukan Allah, menduakan Allah. Sedangkan dia kul huwallahu ahad, sedangkan dia la ilaha illallah. Jadi kita nak kena faham di situ betul-betul. Alhamdulillah, setiap kali mukadimah, permulaan kita akan sentuh supaya diri kita berhasil. Kalau sekiranya masih ada kedirian, kita tidak akan berhasil. Tidak berhasil, lawannya maknanya menunjukkan kita dalam kerugian. Kita merasa ada kita. Ya, saya sendiri pun, kalau sekiranya saya sendiri pun merasakan ada dua, maka saya tak berada di dalam yang dikatakan tadi kenikmatan yang sebenar. Sebab ada unsur batil. Diri ini adalah benda, kita sendiri adalah sifat batil. Kalau kita merasa ada diri, itu sifat batil, maknanya sifat yang tidak boleh ada. Dan kita pula merasakan pula, bila kita dah gitu, kita merasa kita yang ada, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang mengangkat kita. Jadi apa yang Allah Ta'ala tajalikan daripada Allah, semua kita protes. Sebab kita kata kita ada hak. Bila kita dah masuk, kita rasa kita ada hak, nanti apa pun yang kita kata kita ada hak untuk benda tu yang akan membawa beban kepada kita. Sedangkan Allah bagi tahu alam nasyrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi qad zarak. Buang semua, buang. Tak mau ada diri kau pun semua buang, betul-betul. Baru dia datang. Yang susah tadi, dalam susah akan aku senangkan, dan dalam susah ada senang. Kau mengalami susah, dalam susah tu senang. Dan buatlah kerja masing-masing. Dan Allah Ta'ala kata fa iza faraghta fansab, maknanya buatlah bidang masing-masing. Yang penting wa ila rabbika far. Jadi Allah bagi posisi itu macam-macam. Fa iza faraghta fansab, maknanya bidang tu macam-macam Allah bagi. Yang pentingnya bidang masing-masing duduk. Yang pentingnya kita kena wa ila rabb, betul-betul kita ala tuju kita jangan mengasal. Sebab memang betul Allah bagi posisi ini, posisi malaikat, posisi iblis, posisi nabi, macam-macam posisi. Wa ila rabbika farghab. Maknanya mesti kepada dia lah, ila tempat kita, harapan kita. Maknanya jangan ada
Kita duduk kat mana posisi pun Allah bagi, senang ke susah ke apa keadaan pun tetap kita posisi kita. Itu maknanya. Olahkanlah, aturkanlah kehidupan kita supaya terus Waalaikumsalam. Jodoh tak? Supaya diri kita terus berada di dalam. Jangan kata saya, maknanya saya yang cakap ni, mana saya sendiri. Oh, si Haji ni kalau dia cakap dia lepas, bukan. Mesti ada lagi. Dia uji lagi. Bukan maknanya saya cakap ni, saya akan datang, saya boleh lepas. Tetap juga saya kena jaga. Kerana kalau saya tak jaga, saya pun lagi atas, lagi kuat. Yang nak ujian tu datang, kita tak sangka-sangka dia datang. Kita nak menangis, ujian tu datang mengejut. Dada kita jadi sempit, pemikiran kita jadi terbuku, pernafasan kita jadi tak tentu arah bila ujian tu sampai. Dan setiap yang orang kita minta tu semua tak boleh buat apa-apa, melainkan kita, harapan kita betul-betul di hadapan Allah je yang boleh hilangkan ujian tu. Jangan ingat saya dah lepas ni saya tak ada kena ujian, saya lebih berat lagi akan datang. Bukan yang apa, bukan nak tunjuk kita hebat, tak, bukan. Allah tu bila seseorang tu makam dia dekat dengan Allah, Allah akan bagi supaya diri dia sentiasa dijaga oleh Allah. Bukan Allah bagi ujian tu untuk tapi tak sangguplah kita kena papan sekeping aja ujian ni, ibaratnya kita papan sekeping je boleh depan tu. Kita dah terhura tadi dah. Dada sempit tu, napas tak boleh bernafas, dah tak boleh nak, pemikiran dah tak tahu, tak ada, gelap jadi. Sampai tahap ujian dia macam tu, gelap. Itu kita main, ya Allah apa dah jadi ni, ya Allah, ujian apa ni, ya Allah, tak? Sampai hilang nama Engkau semua ni, ya Allah. Jadi kita menjerit tu bukan apa, kita minta balik. Mana yang macam tu sekali, ya Allah. Sampai kita cakap, ya Allah, ujian macam mana pun, tapi hati aku dengan Kau tolonglah, ya Allah. Ni dah tahapan dah, aku dah blank ni, dah tak boleh nak sebut nama Engkau pun dah. Kita merayu balik. Dia sampai tahapan ujian yang macam tu Allah bagi. Nabi-nabi kena lagi teruk. Ya. Bukan saya nak menakut-nakutkan. Maknanya kita kena bersiap-siap untuk nak menghadapi yang tu. Jadi siap-siap tu macam mana? Kita kena kukuhkan, minta pada Allah, aku tak mampu, ya Allah. Aku tak mampu kalau Kau tak bagi kukuh, Kau tak pelihara aku. Sikit aja ujian pun aku dah. Tapi Kau kukuhkan aku, Kau tetapkan aku supaya aku terus dengan Kau. Yang lain tak apa, ya Allah, aku tak dapat, asalkan Kau jangan. Dia nak sampai kita sebut begitu. Harapan Kau yang Kau apa yang nak ambil aku punya apa, daging ni apa semua, harta aku semua ambil, ya Allah, tapi aku dia sampai tahapan gitu. Kalau kita sekadar kita belajar, ujian tu belum sampai, belum lagi. Dia sampai yang tahapan yang begitu. Maknanya Allah Ta'ala kata jangan lari. Kau lari pun lagi teruk nanti. Kau mengeluh lagi teruk nanti. Jadi kau menjeritlah dengan aku, menjerit dalam batin diri kau, Allah Engkau, ya aku tak nak. Itu je. Sebab kita baca Quran dah 30 juzuk sekalipun tak boleh dihilangkan. Sebab tu kuasa mutlak di tangan. Bukan saya cakap baca Quran tu tak betul. Nanti kau baca dalam keadaan otak kau berceramuk. Di waktu itu jangan kau bebani dengan, engkau harus tenang dan tetap teguh dengan Allah. Waktu itu kau kena lawan, tetap teguh. Kita baca Quran habis pun dia tak hilang.
Pernah ke dengan tahapan yang macam tu kan? Bernapas pun tak boleh lah, lemas bila hujan tu sampai. Okay. Kita punya orang kata fikiran kita gelap. Dia bagi gelap. Ya. Dia ada sampai tahapan tu dia suruh kita buat bukan-bukan. Dia juga suruh buat-buat. Tapi kita lawan, ya Allah tolonglah ni apa ni, kita menjerit, sujud lah, macam-macam kita buat. Nak supaya pemikiran tu hilang, nak lawan dia tu. Oh ya Allah, saya cakap ini bukan sembarangnya. Tu. Siapa yang pernah rasa, rasalah. Pernah rasa itu tak boleh nak dicakap tadi. Ya Allah, dia punya, bayangkan kita punya zikir-zikir, amalan-amalan kita semua tak mampu nak tolong. Di waktu itu Allah je. Kalau Allah tak bagi, kau terus duduk situ je lah. Tapi kita itu saya cakap tadi, bila kena macam tu jerit lah, jerit. Jangan apa, jerit, ya Allah tolong, ya Allah, aku tak boleh buat apa ni, ya Allah. Kanan kiri semua sempit ya saya, ya Allah. Pemikiran aku gelap ni, ya Allah. Apakah bala ujian musibah yang menimpa aku ni, ya Allah. Tapi aku harapkan jangan hati aku sekarang ni, hati aku tak dengan kau ni. Musibah besar ni. Tadi musibah tu yang datang, tapi yang lebih musibah lagi kita tak merasakan dengan ya Allah. Dahlah dia yang luar tadi kita dah kena ujian, yang dalam kita nak jaga supaya dia kukuh tu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Ya, tu. Macam seolah-olah tak boleh terima qada dan qadar tu. Macam mana kita nak olahkan tu? Itu saya tak mampu nak ucapkan. Sebab saya sendiri belum tentu boleh berani kata saya boleh. Sebab saya hanya mohon pada Allah, ya Allah tolonglah teguhkan aku. Dalam keadaan ni aku memang tak mampu, siapa-siapa pun tak mampu. Tapi engkau je boleh tegur kau. Jadi kita jaga masa senang dan juga sebelum datang tu nanti ujian. Masa senang ni jaga. Kalau senang aja kita tak jaga, lagilah. Jadi senang tu kita jaga, sekurang-kurangnya bolehlah turun 20% contohnya kan. Tu. Tak adalah jadi sasau ke, jadi macam lebih hilang akal. Orang kata hilang akal. Sampai dia suruh kita ni apa, bisikkan pada kita, suruh bunuh diri lah, buat ni lah, buat yang bukan-bukan melawan takdir Allah. Kita tak boleh terima ujian tu kena pada kita. Kita terkapai-kapai sebab tak tahu benda apa yang kita nak kait, nak selamatkan kita. Kita cari orang ni, telefon orang ni, kita semua tak boleh nak. Bukan saya cakap dia orang tu tak boleh doakan kita, bukan. Memang Allah bagi, tak ada tempat lain yang dia nak kita betul-betul tu tadi. Kalau dia kata sebulan lah, kata seminggu lah, kalau kata 2 minggu, dia tengok kita, dia nak kita dudukkan kita macam tu. Kalau kita tak faham membaca tu, nanti keadaan tu sampai kita memprotes lah. Tapi kalau kita faham proses tu, ya Allah macam mana pun. Lepas tu dah menimpa tu lama pula tu. Bukan boleh 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia berlarut. Dia tak berhenti dia punya apa, dia punya, selagi kau ada diri kau, lagi dia sambang kau. Dia sambang kau. Kau keluar, dia sambang kau. TO mana? Jadi perhatikanlah betul-betul ya. Saya bukan cerita, tapi saya mengalami. Mungkin ada jemaah kita yang mengalami, dia lebih lagi kan. Boleh ceritakan macam mana pengalaman bila Allah bagi kita sesuatu yang kita tak boleh nak terima, kan?
Memang cakap tu senang, saya ni cakap tu senang, tapi belum tentu lagi yang tukang cakap tu pun boleh mudah nak menghadap. Tanpa pertolongan, tanpa dikukuhkan Allah, tanpa dipelihara Allah, hancur. Tapi memang keadaan tu Allah bagi, memang kita tak ada nampak harapan lain, Allah aja yang boleh menyelesaikan. Sebab dia yang perbuatan dia je. Bala bencana musibah tu daripada perbuatan kita. Nampak perbuatan makhluk ya hancur kita, habis. Habis selagi kita duduk, kita nampak perbuatan Allah, kita lega. Jadi bukan senang. Dia Waalaikumsalam, dia berbolak balik, dia berbolak pojok. 5 minit dia bagi call kejap, tiba dia bagi sekali datang ombak tinggi. Aduh, kita dah bertempik. Sebab pernafasan kita ni dah jadi blok, tak boleh dah. Kepala kita dah tak boleh nak memikirkan, tak nampak gambaran apa yang kita boleh. Waktu tu kita diuji betul-betul. Allah, engkau ya Allah, tolong selamat. Waktu tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul-betul punya. Betul-betul hanya Allah yang boleh tolong. Kan sebelum ni kan kita baca Quran, kita baca selawat, contoh kan. Itu semua bukan saya kata tu tak betul, tapi dia bagi ujian kepada kita khas ni tadi, supaya kita ni macam benda yang kita nak amal tu biasa tu tak bermakna. Dia bagi kita rasa macam tu. Dia nak kita dengan dia waktu tu dalam kesulitan tu tadi. Dia nak kita ni tadi tumpu perhatian pada latihan yang maknanya yang dibagi tu tadi, contoh. Supaya kita waktu tu lah kita boleh tumpukan kepada Allah betul-betul. Kalau tak kena benda tu, dia tak sampai makam kita nak cerita. Dia bagi juga tapi berlalu begitu je lah. Tapi ni dia dudukkan kejap, 2 minggu, 3 minggu. Aduh, cerita. Waktu tu pula Allah yang tentukan pula. Dalam kata 2 minggu tu dia boleh on lagi tinggi ujian tu datang. Lagi kita, ya Allah, wujud Allah, buat solat ajak, ya Allah tolonglah hati aku ni. Kita risau kepada hati kita ni ada kedirian. Ada kedirian ambil kita. Ada rasa diri kita ya. Nak duduk kawal, takut rasa ada diri tu dia makin tinggi. Tolong ya Allah, tolong. Kita dah tak peduli lah dia punya perbuatan ujian tu tadi. Waalaikumsalam. Ya, jatuh. Jadi nak menghadapi proses tu tadi, kita perlukan betul-betul keteguhan kita dengan Allah. Minta peliharalah aku ya Allah. Selalu pelihara aku. Aku tak nak yang lain. Engkau ya Allah. Baru nanti bila kita duduk situ ujian, baru kita nampak bala ujian tu semua daripada Allah. Dan kita tak mampu, Allah yang menghadapi itu sendiri. Dia buang. Ada kata seminggu, sebulan, setahun. Dia dah singkirkan, kita dah duduk makam tu. Kejap kena ombak, bergoyang. Ya, macam nak rebah dah layar tu nak tenggelam kapal tu tadi dah. Kita kena dalam diri kita. Tapi tetap je, macam mana pun ya Allah, mati ke hidup aku ke apa benda, aku tetap engkau je. Dia waktu tu. Sekali kita betul nak, last kali baru dia sentap sekali. Kerup. Dia sentap kita, terus kita keluar. Kita pula tengok kita ada kat luar pula. Roh kita kat luar. Ni tasak kita dah terbaring. Habis aku, ya Allah. Kita rasa, sebab kita tak ada latihan di dunia, kita rasa macam tolonglah masuk hidupkan aku balik. Aku tengok anak aku, tengok isteri anak cucu aku, mak, keluarga aku, ya Allah, kawan-kawan aku. Tengok dia mengeluh tak mengeluh, dia reda tak yang dia tu nyawa. Pernahkah kita mempraktiskan? Ya, Rasulullah suruh mati sebelum
Cukup besar ujian tu. Kalau itu kita dapat dudukkan, insya-Allah. Yang lain-lain kita boleh bukan kita hebat lah apa. Tetap kita boleh akan hadapi. Jadi dia nak bagi yang tinggi supaya bila kita lulus nanti dia akan perlihat yang lain tu tadi. Kita boleh. Itu saya cakap tadi, banyak-banyak rasakan mati sebelum mati. Kalau kita dapat rasakan gitu nanti baru kita hidup, kita tahu hidup, kita nak hargai hidup yang Allah bagi. Kalau satu saat kita takut lalai pada Allah. Sebab dia dah bagi kita pukulan ombak, ujian, musibah daripada dia. Bukan semua orang boleh tetap berpijak lah tu, nak kena baca, boleh kena tu baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita buat supaya nama Ya Latif Asmaul Husna tu supaya dia boleh lemah lembutkan perangai-perangai yang keras. Itu tadi kedudukan, mana kedudukan orang-orang yang kenal diri, kenal Allah tadi. Dia bahagia sentiasa dengan Allah, dia tak mau ada rasa kedirian dia. Beruntunglah. Sebab dia akan sentiasa latih diri dia gitu. Ketika susah, ketika senang, sama je. Dia jaga Allah. Sebab kadang-kadang kita bila ujian tu, bila datang yang susah, insya-Allah boleh kita hadapi. Kadang-kadang ujian yang kita rasa mudah, remeh-temeh, itu yang kita kena. Bukan senang. Tapi walau bagaimana kita kata susah lah, tapi tetap kita kena menghadapinya. Tu. Kalau kita tak praktiskan daripada sekarang, kita mengelekangkan benda-benda yang kita sayang sekarang, kita biarkan, kita rasa kena tunggu, tak apalah tunggu. Jangan. Rasulullah suruh bersiap. Bersiap-siap, siagalah. Gunakan apa saja kepakaran yang Allah bagi untuk menghancurkan benda-benda yang boleh memisahkan kita dengan Allah. Kalau kita tak dapat matikan diri, kita takkan dapat faham. Habis kita dah duduk dalam tenang, kita tenggelam dengan Allah Ta'ala, baru kita tahu, ya Allah, semua itu adalah tacap-tacap ni tadi. Baru lahir kan? Anak siapa? Anak apa? Anak siapa tu? Baru lahir? 2 bulan dah. 2 bulan, 7 bulan. Dah tanik belum tanik? Main. Bagi sini. Bagi. Ambil tolong pasing anak. Betul. Ada buat korma tu. Korma dia tak ada. Tak korma ya? Okey. Diperhatikan kehidupan kita ni betul-betul. Saya hanya mampu boleh bagi tahu. Nanti kita Pak Ali bagi saya video kata mai. Bagi saya video kan. Lelaki perempuan? Perempuan. Lelaki apa? Fatimah Az-Zahra binti Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ni saya sebut Fatimah Zahra binti Abdullah. Nanti bila saya sebut, ramai sebut barakallahu fik ya. Nabi anak ni diberi nama Fatimah Zahra binti Abdullah. Barakallahu fik. Anak ini diberi nama Fatimah Zahra binti Abdullah. Barakallahu fik. Anak ini diberi nama Fatimah Zahra binti Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Safa Adam wa Nuh wa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa falaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria mi'rab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna lak hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Ah. Allah SWT. Haji pegang kejap, saya nak bagi dia tani, bagi korma sikit. Allah. Cepat boleh. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada sudut. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inna Allah yarzuqu man yasha'u. Alhamdulillah, doakan saya. Baby belakang. Alhamdulillah rabbil alamin. Dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Aman. Tadi kita sambung balik. Jadi saya sendiri pun dah bagi tahu maknanya. Itulah saya maksudkan tadi, bila sakaratul maut, bila ujian kematian tu sampai, itulah. Jadi yang perlu kita serahkan betul-betul diri kita pada Allah. Jangan diingat apa lagi. Kita tak boleh nak ingat lagi amalan tu, amalan yang tak ada. Waktu tu sakaratul maut datang, ujian yang paling musibah, paling besar sekali. Di waktu tu kita dah tak boleh nak fikir apa, blank ni, gelap. Tapi walau bagaimanapun teruk, kita tetap apa tu? Tak payah. Jangan am simpan bagi. Tak apa insya-Allah. Tanya. Tak apa Tanya. Jadi gitu. Jadi kalau kita, setiap diri kita akan menghadapi kullu nafsin jadi saya nak bagi tahu gitu. Saya dan kita semua dalam ni maknanya akan menghadapi maut tu, dia lebih hampir daripada bayang-bayang kita. Kita tak tahu ke depan kita ni. Kita ingat benda ni kita takuti, tapi paling yang kita ketakuti tu kalau dia datang, dia punya gerun, dia punya, ya Allah, saya tahu nak. Saya baru kena yang dia punya tempias dia 5% pun saya dah tercungap dah. Dia bukan saja kesakitan tu memang kesakitan lah. Dia main mental kita tau. Otak kita ni tak boleh nak fikir, gelap dah dia buat ni. Waktu tu apa yang datang kita nak buat. Takutnya apa yang datang tu tadi lari daripada tajuk. Macam mana pernafasan kita ni, kita tak boleh nak sedut dah waktu tu. Tak boleh dah. Dia dah rasa bau tanah dah. Dia dah bau bahang tanah ni. Kita dah sampai dia punya tahap. Itu baru 5% saya kena. Saya tak boleh nak sanggup. Tapi pasti diri kita akan mengalami maut tu. Jadi saya nak bagi tahu, bukan nak takut-takutkan. Manajemen uruskan diri kalian supaya benda tu tak boleh menakut-nakutkan kita. Macam mana? Kalau saya cerita skill saya nanti, belum tentu kalian boleh ikut. Dia datang lain-lain. Ada orang boleh terima ni, ada orang tak boleh terima cara macam ni. Jadi kamu ada diri kamu lebih faham, kata Rasulullah. Kamu cari jalan bagaimana untuk kamu nanti kalau keluar nanti roh kamu boleh, macam mana kamu kena buat persiapan tu tadi. Mautu qabla antal, mati sebelum datang mati. Rasulullah SAW. Ya, solat tu sendiri pun gitu. Tapi kita tak rasa dalam solat, kita masih ada rasa diri lagi. Itu mana saya cakap tadi, masih lagi. Sebab itu masa kita angkat takbiratul ihram tu, kita dah, orang kata macam mana, kalau dah lemah ni apa, long lay
Online tak ada berdiri tegak tu, kita rasa kita berdiri tegak tu kita rasakan dia dah. Nanti kita angkat tangan, kita rasa dia, kita tak ada, dia yang mengangkat. Macam mana tu? Itu proses untuk selamatkan. Itulah saya cakap tadi, engkau dah merasa tak ada engkau, betul tak? Itu engkau dah merasa tak ada engkau dalam keadaan yang engkau ini sekarang tak sakit tau. Tak sakit pun kamu tak boleh buat, apa lagi kalau nanti yang datang sekaratul maut tu sakit. Tak usah ceritalah. Itu tadi. Ni minta maaf, jangan ingat pula saya ni nakut-nakutkan. Bukan. Saya bukan nak nakut-nakutkan. Saya nak kamu masa hidup ni tadi boleh matikan diri. Kita hidup lagi, kita nak bawa. Nanti dia tu nak ke mana tadi? Macam tadi kan saya cakap, itu hari saya cakap, masa kita tidur tadi, cuba cari waktu kita tidur tu, waktu bila yang dia keluar. Kita tak pernah fikir. Sebab tidur tu tak sakit. Sakaratul maut tu sakit. Kita akan ingat dia datang macam-macam. Dia kadang-kadang dia 3 jam, kadang-kadang 5 jam, kadang 2 minggu, kadang 2 bulan, kadang 2 tahun, kadang 12 tahun. Dia main benda tu. Yang tu kita tengok ada masuk ICU tu tak mati-mati lamanya. Nampak gerak tapi dia hidup lagi. Dia alam apa dia nampak macam? Dicuci oleh Allah Ta'ala ke, kita tak tahu. Jadi mikirkanlah tadi Allah Ta'ala kata. Tatafakkarun, fikirkan. Supaya kita nanti mudahlah sikit menghadapinya. Mudah tu bukanlah kita ni hebat, bukan. Kita tak boleh hadapi dia. Mudah tu tadi maksud saya, kita serahkan betul-betul Allah yang menghadapi semua ni. Bukan kita. Jangan ingat orang ni tua, orang ni muda, orang ni jauh lagi nak meninggal lah. Itulah kita ni jadi. Ke depan kita tak tahu ni, kejap lagi ke besok ke apa. Kita pergi dulu ni tak. Tu. Sebab kita yang nak selalu ingat, kita ni, dia tu sakaratul maut tu lebih dekat dengan bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita pergi mana dia ikut kan. Tapi lebih dekat lagi bayang-bayang tu maut tu tadi. Tapi kita tak memikirkan situ. Kita rasa macam kalau orang Rasulullah kata kalau dia memikirkan tu sedikit senyumnya. Orang yang betul-betul tadi dengan Allah sedikit senyum, dia banyak mengingat Allah. Sebab apa? Dia takut dia benda yang terlampau dekat dengan bayang-bayang, bila-bila dia boleh sentap. Takut dia sentap dalam keadaan dia lalai. Itu lebih perit lagi, sakit. Kawan. Kalau dibagi mudah oleh Allah Ta'ala, mudah. Kalau dia nak cuci kita, ada benda kita kena terima je. Ada kawan saya tu berbulan-bulan ustaz tu tak sedar diri lah, sok tiup macam-macam. Itu kita tak tahu malaikat tu lagi godik nak lekangkan dia punya apa. Itu saya tak tahu, air kemah dia kita tak tahu. Masing-masing tak sama. Kalau sama pun itu pun dia ada juga lain sebenarnya. Dia tak bagi tu tak sama sebab kita punya cara keluar tu tadi berbeza-beza. Roh keluar. Kan bagi tahu tadi kalau nak tidur tadi, roh kita tu macam mana kita nak minta pada Allah. Ya Allah, keluarkan roh aku pergi tempat. Ada doa di dalam surah Isra. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat yang dan adakan di sisi aku tu sultan kekuasaan kau untuk menolong aku. Surah Isra ayat 80. Itu amalkan. Artinya saya bagi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Itu cara yang Allah Ta'ala nak ajar kita bagaimana kita pergi mana pun dia
Kita campak ke alam mana pun kita nak tempat benar, dia keluarkan daripada alam tu pun nak benar, dan dia adakan kita kat mana pun kita nak di sisi Allah. Tu doa tu penting. Surah Isra ayat 80. Tu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira nak baca, rasa nak baca banyak baca. Yang penting selalu kita kena mainkan benda tu. Kita pergi ke tempat mana-mana, Allah tampakkan kat mana alam pemikiran kita tetap dengan Allah. Dia keluarkan pada tempat tu pun nak dengan Allah, dan kat mana pun kita tetap kita dapat kekuasaan dekat dengan Allah. Allah bagi kekuasaan penolong untuk sentiasa. Mana tu? Amalkan. Sebab di situ ajalah baru-barulah maknanya ada ketenangan sikit bila Allah dah ajarkan kita untuk pergi mana-mana. Nanti roh kita bila keluar nanti kita nampak Allah yang keluar ke mana pun kita tak risau, sebab kita dah berdoa dengan tu. Ya Allah, tempatkan aku tempat yang keluarkan aku, masukkan aku ke tempat mana, keluarkan aku ke tempat yang dan adakan di sisiku kau Sultan Nasir, penolong engkau, kekuasaan yang boleh menolong aku di sisi engkau, tak mulai. Kita tak mau bersandar kepada selain pada Allah dalam keadaan tu. Nanti bila kita baca, kita faham kan maksud kita, nanti kefahaman tu akan jelas lagi, disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai kita main kat dalam diri pemikiran kita, ya Allah, tolong ya Allah, jangan bagi otak aku, dada aku, hajat aku ke lain. Engkau tempat kat mana, kau bawa ke mana pun tak apa ya Allah, yang penting aku dengan tu Nasirah, Sultanan Nasirah, Sultan, kekuatan yang boleh menolong di sisi Allah, Nasirah. Alhamdulillah. Ini sedikit sebanyak maknanya tip, skill untuk kita bila kita akan menghadapi mati. Maka ini jangan kita sekali-kali nak ingat lagi amalan-amalan kita. Bukan saya cakap amalan kita tu tak boleh buat, bukan. Di waktu tu bukan masa lagi kita nak ingat amalan-amalan baik kita, kata tu bukan waktu tu. Waktunya adalah kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Sebab barang diri kita ni adalah hidup ni hak dia nak mematikan. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita lawan qada dan qadar. Waktu dia dah sampai, kita jaga diri kita, redha je. Ini saya cakap ni macam senang, sebenarnya saya tak berani nak cakap. Tapi itulah saya nak bagi tahu, masing-masing kita duduklah di situ. Jangan ada yang lain. Harapan kita, tak ada penolong lain waktu tu. Tak ada. Waktu sakaratul maut tu, musibah yang besar tadi. Selamat tinggal wahai semua teman-temanku, selamat tinggal semua. Bukan senang nak diucapkan tu, nak redha boleh sebut tu. Melainkan orang yang dah terbiasa mempraktiskan mati sebelum tu. Adalah sikit apa ni untuk dia nak, kalau dia dah praktik. Tapi kalau dia tak ada praktik, sekali dia datang mengejut, macam mana? Junam dia cakap. Itu yang kita tengok tu, terbeliak biji mata apa. Oh ya Allah. Tapi yakin kita kepada Allah, hanya yakin kepada Allah, bukan yakin kepada amalan kita. Sebab amalan-amalan kita akan datang. Dia nak kata, kau jangan risau, aku akan mulalah kalau kita sandar gitu, nyanyi gitu. Itu saya nak bagi tahu tu. Maknanya di waktu sakaratul maut, kita semua akan merasa iman. Saya pesan untuk diri saya sendiri, saya pun belum tentu boleh lulus. Walaupun saya dah buat praktis mati sebelum mati, belum tentu lagi penghujung saya tu, belum. Jangan terlampau confident. Saya tak nak. Sebab kadang-kadang yang belakang kita praktis tu lulus, tiba time tepat dia, sebab kesombongan kita, ayat sebut tak. Jadi sekali-kali kita sentiasa jaga 24 jam jaga untuk kita dapat bihusnil, kematian yang husnil, yang baik, bukan su'il ni, su' ni buruk. Mati buruk ni mati lupa pada Allah, mati dalam keadaan tak beriman. Sebab waktu tu kita tak tahu masing-masing punya datangan dia. Kadang-kadang dia datang malaikatul maut, kita dah
nampak seseorang yang kita cintai, mak ke ayah ke siapa-siapalah, sahabat, kita tak boleh lepaskan tu punya. Itu yang jadi sangkut tu. Itu yang dia godek, so buang dulu cepat. Bila dia godek buang tu yang sakit. Malaikat maut ada 40 pesuruh dia. Kalau datang kat seorang tu, malaikat maut datang ya, 40 orang ni godek dulu. Daripada ujung kaki sampai ke lutut dia godek. Itu saya tak tahu berapa jam ke, berapa tahun ke, berapa bulan ke. Itu saya tak tahu. Kita kalau minta jangan digodek lah. Sebab dia dah sebati dengan roh dan jasad. Macam gam yang gajah tu, macam mana dia dah ketat. Jadi dia pasal gerudi ya, godek nak lekangkan roh. Kadang-kadang 2 bulan baru sampai lutut. Itu bayangkan menanggung tu macam mana tu. Tak boleh nak ucap dah. Dalam dia berlawan. Kalau penduduk bumi dengar, ketakutan orang yang digodek Sakaratul Maut tadi. Godek roh tu dengan apa, jasad dah lama sangat terlampau kau jinakkan sangat, sayang sangat kau pada dunia, lagi kerat, lagi susah nak tarik tu macam ni. Dia godek atas pasal godek. 3 jam baru sampai sini dia. Baru sini ke lutut pun. Tu masing-masing saya tak boleh netapkan. Cuma saya nak bagi tahu gitu. Singkirkanlah dunia ni, kecintaan ni kurang. Pada satu hari nanti kita akan betul-betul tinggalkan mereka, nanti baru kita menyesal. Kita tak boleh redha. Redha tu sakit. Tak boleh redha tu sakit nanti. Tapi kalau hidup kat dunia kita dah sentiasa, bukan tak boleh cinta orang ahli dunia, mak, bapa, isteri, anak, cucu, bapa mentua, boleh, semua kawan-kawan boleh. Tapi kita kena ingat, bila dia berpisah tu boleh tak kita terima kita berpisah dengan? Boleh tak? Saya belum boleh lagi. Abang Ashraf boleh kot? Boleh kan? Hebatlah, maknanya hebat. Saya belum boleh lagi. Sebab apa? Tak apa, Abang Ashraf pergi dululah. So malaikat maut pergi hantar dulu ke Abang Ashraf. Sebab saya belum boleh. Saya biar belakang-belakang lah, kamu orang ke depan lah dulu. Sebab tak sanggupnya saya tadi. Jangan dianggap main-main benda ni. Bukan perkara main-main. Ya. Baru cobaan, cerita Piramli baru cobaan pun dah. Dia panggil geng ya. Kalaulah kita ada amalan-amalan yang buruk, lagi teruk. Lagi teruk kita kena. Nanti saya kata tadi masing-masing, saya tak boleh nak apa. Kamu tengok diri kamu masing-masing. Bereskan diri kamu, lebih tahu diri kamu kan. Rasulullah kata diri kamu lebih tahu. Uruskan supaya kamu boleh redha dengan Allah. Bila Allah pisahkan kamu dengan ibu, pisahkan kamu dengan isteri, dengan anak-anak, kamu boleh tak? Saya tak boleh. Tapi walau mana tak boleh, kalau dibagi kita terpaksa terima. Kita minta pada Allah, tegurkan. Memang keadaan tu memang terjerit-jerit kita, tak memang ya Allah dalam batin kita memang berlawan dah. Saya tak tahu nak cakap dah. Di waktu tu pertolongan hanya Allah. Tangga amalan kita tunjukkan, tak apa aku boleh tolong kau. Janganlah tertipu. Datang siapa-siapa pun. Tunggu sampai. Tu saya cakap tadi, tidur. Kamu orang kena cari. Tidur tu siapa yang datang. Masyarakat pernah tengok. Hari-hari tidur kan. Kadang-kadang 3 kali satu hari kan. Terlelap lagi belum cerita lagi lah. Tapi cubalah cari, saya cakap. Bila cari, saya nak tengok macam mana cara dia. Tak sama. Kadang-kadang orang tu minat burung 5, dia punya apa, kata kekuatan 5 lah dia punya asyik dengar suara burung tu. Bila nak tidur, dia bagi 10 punya asyik. Tidur tak kau? Tidur.
malaikat tu datang. Kau main burung yang 5 ya, kekuatan dia, aku datang 10. Tidur kita. Hayal kita. Kerap keluar masuk kat cermin dia tu. Cermin nama kendil tadi, Ayan Sabita tadi. Dalam cermin tu ada cahaya. Kita tengok asyik prap kita dah tumpuk kita keluar, dia bawa jalan. Mimpi lah, ke mana-mana nak buat. Kalau ke tempat tak elok lah. Kalau tempat elok lah. Dia main ke alam tu juga, dalam diri kita juga. Nampak macam dia keluar dalam diri juga. Bukan dia keluar, dia pergi sana tak. Dia pernah dalam diri juga perjalanan dia. Sebab diri kita kan sekian alam ada semua. Dalam diri kita sekian alam. Iblis ada, malaikat ada, apa jin ada, setan lagi banyak setan. Setan lagi banyak. Sebab setan tu kita punya apa tu? Setan tu pemikiran kita yang dia mewas-waskan kita. Betul dia. Betul. Jadi macam-macam dalam diri badan kita perhatikan apa yang kat luar semua ada dalam. Dan sebelum ada alam ni lagi kita ni ada tu belah mana? Alam roh. Alam roh. Jadi alam roh tadi dalam diri kita, yang diletakkan dalam diri kita. Jadi roh tu yang kita nak keluarkan balik tu, maksud keluar tu tadi nak pergi kepada dia panggil Nur Muhammad tu. Nur Muhammad, sifatullah yang nak bawa kita kepada Nur Zat Allah Ta'ala. Dan Nur Zat Ta'ala tu tak lain dia. Tu ada Ayan Sabitah, Ayan Kharijah, yang di kaca di luar dan juga yang cahaya di dalam. Tuh. Bagaimana kita nak nampak tu tadi kalau kita tak perhatikan dalam kehidupan kita? Tidurlah. Tadi saya nak tidur tadi pukul 2. Lebih kurang pukul 2 lah. Apa ni, balik dari sini semalam kan 1 lebih sampai rumah pukul 2. Saya tidur tu saya nampak satu benda cahaya yang indah. Terus saya keluar. Ya. Dia bawa saya ke sini. Bila saya sedar masuk balik, alhamdulillah. Benda tu boleh kita maknanya duduk ke alam tu. Sebab kita dah tahu alam yang paling tinggi sekali alam ahada. Alam yang ketuhanan dipanggil, maknanya Rabbani. Bila kita sampai ke alam tu tadi, mana kita dah sampai lah. Itulah tempat dia. Kenderaan yahdillahu linurihi mayasya. Cahaya Allah tu tadi yang boleh sampaikan kepada ahada. Jadi kita nampak mana cahaya tu bukan dia cahaya nurun ala cahaya berdamping berlapis cahaya. Dia berlapis. Maknanya Allah Ta'ala kata berlapis. Tak tahu berlapis tu setiap satu lapisan tu tadi beribu-ribu tadi, setiap satu lapisan ke lapis nur tadi berbeza-beza warna, berbeza-beza ketebalan, berbeza-beza dia punya kekuatan pancaran dia. Tapi semua pancaran tu berasal daripada nur zat Allah Ta'ala. Itu Rasulullah SAW dia kata dalam Isra Mi'raj dia nampak Allah tu dah berbentuk, dia nampak cahaya kan. Bukan Allah tu cahaya, tapi tajaliat dia. Tajaliat Allah Ta'ala tu maknanya Rasulullah kata cahaya. Kan Nabi Musa kan api cahaya kan. Tapi cahaya tu jangan kita ingat macam cahaya lampu dah dia. Cahaya dia tu yang memfanakan diri kau. Kalau nampak dia cahaya, dia tunjuk waktu tidur kan, tetap terlelap. Cahaya tu datang. Saya ambil gambar dia, cahaya dia top. Kenapa cahaya tu kuat? Bila cahaya tu kuat, engkau jadi gelap, dia boleh tangkap engkau punya gambar, simpan kat film. Dia guna sistem tu juga. Allah Ta'ala yang ajarkan. Jadi kita tidur,
Dia tunjukkan cermin cahaya tu, kau punya sedap tu. Kau pun duduk kat cermin tu dah. Keluar dah. Dia bawa je. Kalau kau pandai kontrolkan dia, kau boleh minta bawa ke mana. Tapi bagi saya nak ajar senang je. Apa pun ahli tuju kita, dia bawa ke mana pun tak kisah. Yang penting kita nak dengan rasa. Dia nak cabut kita macam mana cara pun kita nak, ya Allah. Macam saya cakap tadi, bila kita tak tinggal sehat-sehat macam ni, buat latihan macam tu. Dia kata susah, nanti Sakaratul Maut dah susah, baru kita nak buat, mana boleh. Praktiskan, amaliakan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita duduk hidup kat dunia ni, kita semua akan mati. Yang tetap kekal waya baka wajhu rabbika dzul jalal. Dia yang kekalannya. Jadi kita tu saya kata tadi, kalau kita merasa hidup, bahayalah kan maknanya. Jadi engkau jangan merasa ada diri engkau, maka yang tetap kekal hanya itulah dia selamat. Selamatlah kita. Itu maknanya Rasulullah. Allah Ta'ala sendiri nak kau duduk dengan dia. Jadi hidup mati pun kau sentiasa dah dengan dia. Rasulullah pun bila nak wafat dia pun, Sayyidatina Aisyah dia, isteri dia, kering bibi ni, setap air kan, air setap. Rasulullah kata, tahu Aisyah peritnya sakit, sakaratul maut. Rasulullah ambil tangannya jadinya, ini dia nak lepas ni, susah. Itu Rasulullah sendiri, dia tu mesti saya kata macam tu. Dan muka Rasulullah tu menahan kesakitan. Malaikat Jibril tak sanggup nak lihat. Ya Allah, kekasih kau malaikat maut cabut macam ni punya, ngeri dia punya. Padahal dia kekasih kau ni, ya Allah. Jibril kata. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni dia contoh. Boleh aja Rasulullah tu tak payah sakit. Boleh. Allah. Tapi Allah ada hikmah dia buat gitu, supaya umat dia tak rasa sombong. Kalau Rasulullah tenang-tenang, nanti umat dia lagilah anggap remeh-temeh, ya kan? Jadi dia baginya Rasulullah. Dan Rasulullah kata apa? Kenapa engkau berpaling daripada memandang aku, wahai Jibril, sahabatku? Aku tak sanggup nak lihat muka kau yang menahan sakit sebegini. Tak sanggup Jibril tengok. Kita kalau orang sakit ziarah tengok muka kan. Ini tak sanggup nak tengok. Bisa Sakaratul Maut tu Rasulullah tu menahan muka dia macam mana tu. Jadi muka dia menahan sakit tu, tak tahan ni Jibril. Jibril sampai cakap, ya Allah, mengapa Israel sahabatku cabut nyawa kekasih kau begini punya teruk. Israel kan yang mencabut-cabut kan, ke nama lain? Israel. Dia kata, Israel kata apa? Ini aku cabut ni, ini yang paling lembut. Tak pernah selembut-lembut ni aku. Pasal dia kekasih Allah, aku cabut ni yang paling lembut. Macam kita, tak tahu saya nak cakap lah. Rasulullah pun selembut-lembut pun dah, muka dia pun Jibril tak mampu nak tengok, menahan sakit, kesian dia tadi. Siapa pernah pegang kepala orang ketika dia Sakaratul Maut? Pasal ziarah orang bila Sakaratul Maut, dia pergi tak kira siapa pun, Islam ke tak Islam, pergi. Pasal tu ada pelajaran yang sangat besar di situ. Saya pegang kepala arwah nenek, menghembus macam apa ni, luar lepas belih tu.
Meletup ni dia naik. Top, meletup. Top, dia keluar. Meletup roh tu nak. Kok, mata dia terbeliak nampak. Dah terbeliak lagi. Ish. Bunyi kat alkom dia tu tadi. Hak. Macam tu. Tu. Ya Allah. Situasi itu sakit satu hal. Situasi yang lain yang kita nak selamat tinggal ni tu. Satu lagi bencana lagi tu. Jadi olahkan. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi olahkan. Memang baguslah takut kita, bukan takut pada itu. Takutlah kita lupa pada Allah waktu tu. Itu pun takut juga, ngeri juga. Tapi lebih ngeri, lebih bahaya lagi bila kita tak dengan ajar kamu, ajar